KPM. Ibu, pada glaukoma keahmar teruji lagi reda dan sabar. Betapa baki kesempatan ini biarku sisip bunga bakti keseri taman budimu yang tak tertanam olehku. Assalamualaikum, apa khabar rakan-rakan semua? Okey, hari ini kita akan mempelajari satu lagi subjek. Ini subjek kegemaran saya. Satu ketika dulu, iaitu kesusasteraan komunikatif. Jadi mungkin kawan-kawan dah pun bersedia di rumah dengan pen dan juga kertas untuk mencatat ni segala nota-nota yang akan disampaikan oleh guru kita pada hari ini. Siapakah guru kita pada hari ini? Nak saya perkenalkan dan nak saya ucapkan selamat datang ke studio kita pada hari ini, iaitu Cikgu Nur Fatimah Zurin daripada Sekolah Menengah Seri Medan Batu Pahat Johor, dan juga Cikgu Nur Fatimah merupakan Ketua Panitia Kesusasteraan Melayu Komunikatif. Sudah tentulah banyak sekali kan ilmu-ilmu dan juga maklumat-maklumat yang akan dikongsikan pada hari ini. Okey. Apa khabar Cikgu Fatimah? Alhamdulillah sihat. Sedap bersajak tadi. Encik dapat sihat? Alhamdulillah, syukur saya. Saya cuba juga nak bersajak, tapi bila saya tengok cikgu bersajak kan, mungkin saya simpan dululah bakat yang terpendam tu kan. Okey, dan pada hari ini juga cikgu nak juga kita perkenalkan juru bahasa kita adalah Cikgu Nur Asmawati daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Samad, Kelang, Johor. Apa khabar cikgu? Sihat. Okey, semua dalam keadaan yang baik Okey, cikgu. Nampak aktif, nampak segar pagi ni kan? InsyaAllah. Baik, cikgu. Mungkin cikgu nak perkenalkan kawan-kawan kita secara atas talian. Silakan cikgu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tabah. Pada hari ini, cikgu bersama dengan 4 orang murid cikgu di SMK Seri Medan. Jadi, mari kita berkenalan dengan mereka. Kita ada yang pertama Muhammad Airil Adam. Lambai sikit Muhammad Airil. Kemudian kita ada Nur Liana. Kita ada Ainur Afikah dan juga kita ada Nur Suhana. Jadi untuk pengetahuan murid-murid semua, pada hari ini cikgu ingin mengajak kepada anda semua, kita akan mengkaji, memahami dan mengkritik satu tajuk sajak yang terkandung dalam buku teks Kubentang Sehelai Peta bagi tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi sebelum kita nak mengkaji dan memahami tentang sajak, kita kena berkenalan dulu dengan apa itu maksud sajak. Jadi, mari kita lihat apa itu definisi sajak. Ini merupakan buku teks Kubentang Sehelai Peta Kesusasteraan Melayu Komunikatif bagi pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5. Seperti yang cikgu katakan, hari ini kita akan fokus kepada puisi moden. Murid-murid semua sudah tahu bahawa puisi moden hanya sajak sahaja. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang sajak pada glaukoma keahmar. Tadi seperti yang cikgu katakan, kita perlu tahu apa itu definisi sajak. Okey, jadi baik, ada tak murid-murid cikgu di sana yang sudi untuk memberikan pendapat apa itu maksud sajak? Saya cikgu. Okey, silakan Diana. Sajak merupakan puisi moden yang tidak terikat dan mengandungi pelbagai nasihat atau pengajaran. Okey, bagus Liana kerana berani memberikan idea. Baik, kita lihat murid-murid semua. Sajak berasal daripada perkataan Arab saj yang bermaksud karangan puisi. Bila kita sebut tentang karangan puisi, sudah pasti dia ada jalan ceritanya. Bila sebut tentang puisi, sudah ada gaya bahasa yang menarik untuk kita baca ataupun kita deklamasi. Selain itu juga, sajak dia merupakan puisi moden yang berbeza dengan pantun dan syair.
Dalam sastra Melayu, kita ada dua genre, puisi moden dan juga puisi tradisional. Sebut saja tentang puisi moden, murid-murid kena ingat, puisi moden memang sajak sahaja, berbeza dengan pantun dan syair. Selain itu juga, sajak dia memiliki sifat-sifat yang tidak begitu terikat. Maksudnya dalam penghasilan sajak, dia tidak ada had. Berapa rangkap perlu ditulis oleh pengarang, berapa baris dalam satu rangkap yang perlu ditulis oleh pengarang. Bebas, tidak ada had dalam penghasilannya. Dan sajak juga dia menyatakan fikiran penyair disalurkan dengan lebih bebas dan dinamik. Jadi sajak ini dia bebas. Penyair, pengarang boleh menghasilkan sajak ini dengan bebas. Kemudian sajak ini digubah dalam bahasa yang indah untuk menyatakan fikiran, perasaan, pengalaman dan sebagainya. Sebab itu, apabila kita membaca satu teks sajak, kita dapat memahami apakah idea yang ingin diterangkan kepada pembaca. Jadi, selesai untuk definisi sajak, kita beralih kepada fungsi sajak. Baik, ini adalah fungsi sajak. Ada tak murid cikgu yang ingin cuba untuk melontarkan idea tentang fungsi sajak? Silakan, Suhana. Fungsi sajak ialah karya yang meluahkan perasaan seseorang dan memberikan pengajaran kepada pembaca. Okey, baik. Tahniah Suhana kerana berani untuk mencuba. Mari kita lihat apakah itu fungsi sajak. Fungsi sajak yang pertama dia menjadi bahan hiburan, tabah. Seperti kita maklum, apabila contohnya ada bulan kemerdekaan, sudah pasti diisi dengan persembahan sajak yang bertemakan tentang patriotik. Jadi, penonton yang datang akan terhibur dengan deklamasi sajak daripada sajak yang dihasilkan oleh pengarang yang hebat. Kemudian, fungsi sajak ialah memberikan pengajaran. Setiap sajak sudah pasti ada elemen pengajaran yang dimasukkan oleh pengarang untuk pembaca mengetahui apakah iktibar daripada sajak yang dihasilkan. Dan sajak juga dia menyalurkan idea dan fikiran untuk memberi kesedaran kepada masyarakat. Jadi apabila sajak tersebut dihasilkan, kita dapat melihat ada idea, ada tema yang ingin disampaikan kepada pembaca, umumnya kepada masyarakat. Jadi apabila murid membaca, murid mengetahui bahawa ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Dan fungsi sajak yang terakhir ialah fungsinya sebagai protes dan juga kritikan sosial. Jadi bila kita sebut dalam sajak, dalam penulisan sajak ini sudah pasti ada idea, ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh pengarang. Dalam sajak tersebut, kita akan mengetahui ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh pengarang sebagai tanda protes terhadap sesuatu situasi. Sebab itu kita lihat, tabah, kadang-kadang ada satu sajak yang bertemakan tentang alam sekitar. Jadi bagaimana pengarang ini ingin mengkritik secara halus kepada masyarakat, maka dihasilkan sebuah sajak yang bertemakan alam sekitar untuk pembaca dan juga masyarakat mengetahui tentang kesan daripada alam sekitar. Baik, jadi pada hari ini kita akan mengkaji tajuk sajak pada glaukoma keahmad. Okey, baik, itu tadi. Wah, menarik ya cikgu. Saya mau banyak belajar ni tentang kesusastraan ni. Kita juga mungkin dapat melihat beberapa penyanyi-penyanyi cara mana mereka menyampaikan emosi mereka kepada kita semua. Okey, murid-murid, kawan-kawan, kita berehat sekejap. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini. Didik TV KPM. Baiklah, kita kembali lagi dalam Didik TV, murid masuk ke kelas. Itu tagline yang menarik sekali. Okey, baik. Bagaimana kawan-kawan ataupun murid-murid kita pada hari ini? Semua okey ke? Angkat tangan. Kalau rasa okey, angkat tangan.
Itu dia, semangat sekali kan Suhana, Liana, Airil dan juga Atika. Semoga anda akan menjadi pelajar yang hebat dan juga cemerlang dalam kesusasteraan Melayu. Okey, baik, cikgu, nampaknya kita nak mempelajari satu sajak yang sangat menarik. Apakah antara yang nak kita belajar? Okey, baik, hari ini Tabah, kita akan mengkaji tentang sebuah sajak, iaitu sajak pada glaukoma keahmar. Tapi hari ini kita akan fokus kepada 3 bahagian, iaitu memahami maksud rangkap, memahami maksud sajak, kemudian kita akan menganalisis sajak dan juga mengkritik karya sajak ini. Okey, baik, menarik. Saya pun tak sabar ni, saya pun dah siap ni pen dan kertas. Kalau dah bersedia, silakan cikgu. Baik, murid-murid semua, cikgu harap semua sudah bersedia. Mari kita belajar tentang sajak pada glaukoma keahmar. Tapi sebelum itu, hari ini kita akan memahami dahulu maksud sajak sebelum kita pergi kepada bahagian elemen sastra yang lain. Jadi inilah murid-murid semua adalah teks sajak pada glaukoma keahmar. Murid-murid di rumah boleh buka buku teks antologi Kubentang Sehelai Peta pada halaman 32 dan 33. Jadi sebelum itu Tabah dan murid-murid cikgu semua, kita perlu tahu apakah maksud sajak pada glaukoma keahmar ini. Sajak pada glaukoma ini merupakan satu penyakit selaput mata. Lama-lama, kelamaan matanya akan menjadi buta kekal. Dan ahmar pula sinonim, ya Tabah, kita dengar dengan stroke ataupun angin ahmar. Jadi sajak ini dia nak berceritakan tentang seseorang yang menghidap penyakit glaukoma kemudian terkena penyakit ahmar. Siapa yang terlibat, siapa yang menghidap penyakit ini? Kita akan baca dan kita akan faham rangkap demi rangkap. Jadi suka untuk saya Tabah mempersilakan seorang murid saya untuk mendeklamasikan sajak pada glaukoma keahmar ini dengan 1 hingga 2 rangkap. Dipersilakan saudara Muhammad Airil untuk mendeklamasikan sajak. Baik cikgu, jadi terimalah sajak pada glaukoma keahmar. Dari ruang cahaya, kini ke sudut suram, rumah kehidupan, berteman suara, dan sesekali sunyi mendampingi, mengangkut bagi usia. Bagai bayu siang bertiup bebas, kemudian terkurung menjadi udara pengap, dinding kehidupan diikat ruang ketika mengatur gerak ke pintu pencipta. Baik, terima kasih kepada Airil kerana sudi mendeklamasikan sajak kepada kita pada hari ini. Kita berikan tepukan sedikit kepada Airil. Baik, ini adalah rangkap 1 dan rangkap 2 dalam petikan teks sajak pada glaukoma keahmar. Jadi kita teruskan, apabila kita dah lihat teks penuh, kita kena faham maksud rangkap setiap baris. Jadi kita lihat maksud rangkap yang pertama. Rangkap pertama dia berbunyi, dari ruang cahaya kini ke sudut suram, rumah kehidupan berteman suara, dan sesekali sunyi mendampingi, mengangkut baki usia. Jadi apa yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca, kepada murid-murid? Jadi kita lihat di sini. Pengarang menggambarkan suasana yang dirasai ataupun kesan emosi yang melibatkan perubahan fungsi dan kemerosotan deria penglihatan seseorang yang turut melibatkan perubahan masa. Jadi murid-murid kena lihat baik sajak ini. Murid-murid lihat, dari ruang cahaya kini ke sudut suram, ini menggambarkan perubahan. Ada perubahan suasana. Rumah kehidupan bertemankan suara dan sesekali sunyi mendampingi, nak menunjukkan bahawa ada berlaku sesuatu kepada pesakit inilah yang disebabkan oleh perubahan masa
kerana mengangkut baki usia. Jadi orang yang menghidap penyakit ini mungkin dia sedang mengalami peningkatan usia. Itu masuk dalam rangkap pertama. Jadi kita dah faham, pengarang nak kata dalam rangkap pertama ini ada perubahan emosi kerana peningkatan usianya. Jadi kita lihat dalam rangkap kedua, apa lagi yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada kita sebagai pembaca. Jadi rangkap kedua, bagai bayu siang bertiup bebas, kemudian terkurung menjadi udara penggap. Dinding kehidupan diikat ruang ketika mengatur gerak ke pintu pencipta. Jadi dalam bait rangkap kedua ini, kita boleh faham apa yang ingin dikatakan oleh pengarang. Jadi pengarang menggambarkan emosi seseorang yang tertekan kerana kehidupannya tidak lagi berfungsi ataupun terbatas pergerakannya dalam menjalani rutin harian. Ini yang kita nak tengok disebabkan apa? Kemerosotan fungsi deria penglihatan. Inilah yang kita katakan tadi, sajak pada glaukoma. Glaukoma itu adalah masalah penglihatan. Sedangkan usianya semakin mendekati kematian. Jadi macam mana murid-murid nak mengenal pasti bait rangkap? Kita lihat kepada rangkapnya. Bagai bayu siang bertiup bebas kemudian terkurung. Di sini dah menunjukkan bahawa dah ada pergerakannya yang terbatas kerana masalah glaukoma. Udara pengap, dinding kehidupan diikat ruang ketika mengatur ke pintu pencipta. Nak menunjukkan bahawa kemerosotan fungsi dari penglihatan ini semakin bertambah kerana faktor usia yang semakin lama mendekati kematian. Dalam rangkap kedua dia dah cerita dah sedikit jalan penceritaannya. Jadi kita pergi kepada rangkap yang ketiga. Apa lagi luahan pengarang untuk kita faham? Sesudah glaukoma pada usia 80, kamu diterpa ahmar pula. Ia mengunci bahasa kaki dan mengekang bahasa tangan yang selama ini menggerakkan ke wuduk dan solatmu. Jadi dah nampak dah jalan cerita dalam rangkap ketiga. Tadi rangkap kedua dia kata dia dah terkekang, pergerakannya dah terbatas. Dalam rangkap ketiga sudah masuk bahawa dia ini sudah menghidap penyakit ahmar. Malang, apa maksud dalam rangkap ketiga? Malang menimpa bonda pengarang kerana tiba-tiba diserang penyakit angin ahmar. Selama ini dia masih dapat melaksanakan rutin ibadah solat walaupun dalam keadaan terbatas. Waktu ibu ini ada penyakit glaukoma, masih lagi boleh menunaikan wuduk, menunaikan solat rutin hariannya boleh dijalankan walaupun terbatas. Tetapi apabila diserang penyakit ahmar, telah melumpuhkan segala pergerakannya. Jadi tabah kita tahu kan bila penyakit ahmar ni memang seluruh badan kita tidak boleh berfungsi. Jadi lihat pada bait yang penyajak pengarang ini katakan. Pada usia sesudah glaukoma, usia 80. Kamu diterpa ahmar pula. Inilah yang dikatakan. Dia dah menghidap glaukoma, kemudian dia pula dikena angin ahmar. Mengunci bahasa kaki, mengekang bahasa tangan. Itu menunjukkan bahawa seluruh anggota badannya lumpuh, tidak boleh bergerak dah melakukan rutin harian yang selama ini menggerakkan ke wuduk dan solatmu. Itu dalam rangkap ketiga. Dia dah cerita rupanya individu yang kita dengar, kita baca daripada rangkap pertama, rangkap kedua, rupanya dia ibu pengarang ini yang menghidap penyakit glaukoma kemudian ke ahmar. Kemudian dalam rangkap keempat, apa lagi yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada kita sebagai pembaca? Pon glaukoma itu telah hampir 3 dekad membawa pergi indera kau miliki, dan memungkinkah deru ahmar ini bakal membawa pergi satu-satunya yang aku miliki. Jadi dalam rangkap keempat, sekali lalu kita baca, kita boleh dapat rasai kerisauan kepada pengarang. Adakah ibunya ini akan pergi dijemput kerana penyakit ahmar ini? Jadi kita lihat apa maksud rangkap keempat. Pengarang menyatakan ibunya telah menanggung penyakit glaukoma yang telah menghilangkan deria penglihatan ibunya selama 30 tahun. Jadi kalau murid-murid nampak, dekat sini dia ada nyatakan telah hampir 3 dekad.
Jadi kita boleh tafsirkan daripada baik kepada maksud. Namun demikian, kerisauannya jika ada serangan angin ahmar. Ini nantinya akan meragut pula keseluruhan hayat ibunya yang tiada galang ganti. Dan lihat daripada sini, baik dia. Memungkinkah deru ahmar ini bakal membawa pergi satu-satunya yang aku miliki? Sebab itu murid-murid senang untuk kita memahami maksud rangkap sajak moden ini. Sebab dia sajak ini dia mudah difaham dan menunjukkan bahawa adakah dengan serangan penyakit ahmar ini akan meragut hayat ibunya yang tiada galang ganti. Ialah hanya satu ibu saja bagi setiap anak-anak di dunia ini. Jadi dia risau, adakah penyakit ahmar ini akan meragut nyawa ibunya. Baik, kita tengok rangkap yang terakhir. Apakah maksud ibu pada glaukoma ke ahmar teruji lagi reda dan sabar. Betapa bagi kesempatan ini biar ku sisip bunga bakti keseri taman budimu yang tak tertahan olehku. Apa pengarang ini ingin sampaikan pada kita pada akhir rangkap sajak ini? Pengarang berdoa agar ibunya terus reda dan sabar menghadapi penyakit kerana dia tidak mahu kehilangan ibunya. Jadi dia mahu memotivasikan ibunya supaya bertahan dan kuat menghadapi dugaan. Pengarang tidak berasa terbeban menjaga ibunya, sebaliknya ingin terus diberi peluang berbakti dan membalas jasa ibunya yang tidak ternilai. Jadi kita lihat kepada bait ini. Pada glaukoma ke ahmar teruji lagi reda sabar, ada perkataan reda dan sabar dan tak tertanam olehku. Jadi kat sinilah kita lihat maksud rangkap. Baik, jadi murid-murid sudah faham semua maksud. Mari kita uji murid-murid semua bagaimana untuk menghuraikan maksud rangkap ketiga. Ini maksud rangkap ketiga. Sesudah glaukoma pada usia 80, kamu terdapat ahmar pula, mengunci bahasa kaki, mengekang bahasa tangan yang selama ini boleh berwuduk dan bersolat. Jadi huraikan maksud rangkap 3. Murid-murid cikgu, ada tak yang sudi untuk menjawab soalan contoh ini? Dipersilakan. Saya cikgu. Silakan Ainur Afika. Maksud rangkap ketiga yang saya faham dalam sajak ini ialah selepas menghidap penyakit glaukoma, dia diserang penyakit ahmar pula. Dan penyakit ini menyebabkan dia tidak dapat mengambil wuduk dan mengerjakan solat. Okey, bagus. Terima kasih kepada Afikah kerana berani untuk mencuba. Mari kita lihat jawapan contoh. Jadi maksud rangkap ketiga, jawapan tadi, selepas menghidap penyakit glaukoma, ibu dia serang penyakit ahmar. Jadi Afikah tadi ada katakan. Bagus jawapan dia. Kemudian, dia masih lagi dapat melaksanakan rutin ibadah. Walaupun waktu glaukoma itu, dia boleh lagi melakukan rutin ibadahnya. Walaupun terhad, walaupun pergerakannya terbatas. Jadi ada juga jawapan yang dinyatakan oleh Afika. Bagus. Namun serangan penyakit ahmar ini telah melumpuhkan setiap pergerakan. Betul lah, apabila diserang penyakit ahmar, tidak ada lagi pergerakan yang dilakukan oleh ibunya. Jadi tahniah kepada Ainur Afika kerana berani untuk menjawab soalan ini. Jadi selesai untuk kita memahami maksud rangkap sajak pada glaukoma. Tabah. Okey, tahniah kawan-kawan semua. Hebat-hebat ni cikgu kan. Suhana, Aliana, Airil dan juga Afikah. Baik. Okey, memang penting cikgu kan untuk kita memahami sesuatu sajak ini kan. Betul. Kalaulah saya boleh tambah sedikit lah ataupun cuba jugalah nak jadi murid cikgu ni kan. Ianya mengisahkan tentang seorang ibu dan kita sebagai anak perlu menjaga seorang individu yang namanya ibu. Betul cikgu? Betul, Tabah. Ya? Jadi ibu ini dia tak ada galang ganti. Jadi dalam kisah sajak ini, anak ini mahu berbakti kepada ibunya. Walaupun ibunya dalam keadaan sakit, berpuluh tahun kena glaukoma, kemudian kena angin ahmar punya, dia ingin berbakti sampai akhir hayat ibunya. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi kawan-kawan, kena jaga ibu kita dengan baik ya. Ibu, kaulah segalanya. Berehat sekejap, kembali lagi selepas ini. Didik TV KPM.
Okey, kembali murid-murid masuk ke kelas. Itu tagline Didik TV. Jadi apa macam kawan-kawan semua okey ke? Liana, Airil, senyum sikit macam stres ya. Kita baca sajak ni, kita kena hasilkan sajak-sajak yang boleh membangunkan masyarakat, yang boleh membangunkan dan menginspirasikan seluruh rakyat Malaysia. Itu yang sedang kita belajar hari ini. Sajak glaukoma keahmar kan cikgu, menarik sekali. Sajak tentang seorang individu yang namanya ibu yang memang banyak berjasa dalam hidup kita. Okey, untuk seterusnya cikgu, apakah yang akan kita terokai lagi? Jadi murid-murid, pada kali ini kita akan terus, kita dah faham maksud tadi Tabah, kita akan menilai apakah bentuk sajak pada glaukoma keahmar, apa bentuk sajak. Tapi sebelum itu, untuk murid-murid semua, suka untuk cikgu kongsikan kepada anda, kita kena kenal dulu bentuk-bentuk dalam sajak. Jadi apakah yang ada dalam sajak. Jadi kita akan belajar tentang bentuk sajak. Sebelum tu cikgu nak tanya murid-murid cikgu di sana, ada tak sesiapa yang nak bagi jawapan tentang bentuk sajak yang anda tahu? Saya cikgu. Silakan Diana. Bentuk sajak ada rangkap dan baris. Okey, bagus. Terima kasih Diana. Ada tak lagi murid cikgu yang ingin mencuba? Saya cikgu. Silakan. Sajak ada patah perkataan dan suku kata. Bagus. Ada lagi tak murid cikgu yang ingin mencuba juga? Saya cikgu. Sajak juga ada rima akhir dan bentuk. Okey, bagus. Tahniah diucapkan kepada murid-murid dan cikgu. Pasti murid-murid di rumah juga tahu tentang bentuk asas sajak. Jadi mari kita ulang kaji bersama-sama bentuk asas sajak ni. Yang pertama ialah rangkap. Dalam sajak mesti ada rangkap. Sebab itu tadi dalam sajak pada glaukoma keahmar ada rangkap penceritaan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Apa itu rangkap? Rangkap ialah bait, stanza ataupun setiap cerita dia. Tetapi dalam sajak ini, Tabah dia tak ada had. Sebab sajak dia tidak terikat. Jadi terpulang kepada pengarang untuk menulis berapa rangkap. Yang kedua ialah baris. Dalam bentuk sajak ada baris. Baris ini ialah bait-bait yang ditulis dalam satu rangkap. Dan baris ini tidak ada had oleh pengarang. Terpulang, pengarang nak tulis dalam satu rangkap 3 baris boleh, dalam 2 baris pun boleh, bergantung pada kreativiti pengarang. Dan yang ketiga, kita ada patah perkataan. Patah perkataan ialah perkataan yang ditulis dalam satu baris. Jadi kita kena lihat dalam satu baris tu ada berapa perkataan yang disampaikan oleh pengarang, dan dia tidak ada had dalam satu baris. Kita juga ada suku kata. Suku kata ni unit bunyi. Murid-murid, kalau dulu kita belajar membaca, ingat tak kalau kita sebut macam kereta, kereta. Itu adalah unit bunyi. Tetapi unit bunyi ini, dia istimewanya dia bergantung kepada patah perkataan dalam baris sajak tersebut. Kita juga ada rima akhir. Rima akhir ialah suku kata akhir yang sama atau bertentang. Rima akhir ini tidak terikat. Jadi nanti kita lihat apa itu rima akhir. Dan yang terakhir kita juga ada bentuk, iaitu bentuk merujuk kepada rima akhir tadi. Dan bentuk sajak sememangnya dia adalah tidak terikat. Jadi mari murid-murid semua kita lihat di manakah rangkap, baris, patah perkataan dan suku kata. Baik, murid-murid semua, ini dikatakan rangkap. Jadi dalam petikan teks ini ada 2 rangkap. Okey? Baris ini ada 2 rangkap. Ini kita katakan sebagai rangkap. Baris, di manakah itu baris? Ini yang dikatakan baris. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dalam rangkap pertama, dalam rangkap 1, kita ada 5 baris. Dalam rangkap kedua, kita ada 6 baris. Jadi murid-murid semua kena tahu bagaimana untuk kita menganalisis bentuk sajak ini. Kemudian kita ada patah perkataan. Patah perkataan ini patah perkataan 1, 2, 3. Ini adalah 3 patah perkataan sebaris. Bila kita kira patah perkataan, dia mesti kira sebaris. Kita tak boleh terus tambahkan daripada atas sampai bawah. Jadi tengok baris kedua. Ada 1, 2, 3, 4. Kita ada 4 patah perkataan sebaris. Dan sebagainya lah. Nanti murid-murid boleh analisis sendiri. Setelah itu kita ada suku kata. Suku kata unit bunyi. Jadi macam mana kita nak tahu? Contohnya kita ambil daripada sini. Bagai, bayu, siang,
bertiup bebas. Sebab kalau vokal mesti kira satu. Jadi ada berapa suku kata? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 suku kata sebaris. Kemudian kita ada rima. Rima ni huruf akhir ni. A, M, A, I, A. Tapi rima ini kita kena tukarkan dia kepada huruf. Jadi cikgu terangkan di sinilah. Rima ini huruf baris pertama kita ada A. Kita ada M, A, I, A. Jadi kita tukarkan kepada huruf A, ini B, ni dah ada A, dia jadi A, dia jadi C, ini dia jadi A. So rima akhir bagi rangkap pertama A, B, A, C, A. Okey, itu untuk rima. Jadi bentuk adalah bentuk tidak terikat. Okey murid, cikgu harap semua murid faham. Kita terus pergi kepada soalan contoh. Jadi ada tak murid cikgu yang ingin mencuba menjawab soalan jelaskan bentuk rangkap dan patah perkataan bagi sajak tersebut? Ada tak murid cikgu yang ingin mencuba? Saya, cikgu. Baik, sajak ini mempunyai 2 rangkap. Selain itu, sajak ini juga mempunyai 2 hingga 5 patah perkataan sebaris. Okey, baik. Tahniah Hair kerana berani untuk mencuba. Jadi kita lihat dalam sajak ini, dalam soalan ini, dia minta bentuk rangkap. Jadi murid-murid kena baca soalan. Dia minta bentuk rangkap, dia minta patah perkataan. Jadi kita fokus kepada bentuk yang dia minta sahaja. Dia minta bentuk rangkap, bentuk patah perkataan. So ini rangkap, ini patah perkataan. Jadi kita lihat mana jawapan contoh. Jadi Aira tadi kata ada 2 rangkap. Betul. Pandai Aira. Tahniah. 2 rangkap. Bilangan patah perkataan, bila kita kira dalam sebaris, dia memang tidak sama sebaris. Jadi murid-murid kena tahu perkataan sebaris ini. Sebab kita kira ikut baris. Dan iaitu 2 hingga 5 patah perkataan sebaris. Baik, tahniah. Kita ada lagi satu soalan contoh. Ada tak murid cikgu yang ingin mencuba soalan contoh ini? Baik, silakan Liana. Sajak ini mempunyai 7 baris serangkap, manakala rima tidak sama iaitu A, B, C, 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 C. Okey, baik. Terima kasih Liana. Mari kita lihat jawapan Liana. Soalan ini berbunyi, jelaskan bentuk baris. Dia nak minta baris sahaja dan nak minta rima sahaja. Jadi jangan lihat bentuk yang lain. Jadi nak bentuk baris, kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 baris. Rima dia, tukarkan huruf akhir. A, B, C, 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 C. Ini. Jadi mari kita lihat apakah jawapan contoh. Jadi jawapan contoh tadi ialah 7 baris serangkap. Okey, betul. Rima akhir dia tidak sama. A, B, C, 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 C. Jadi rima ni hati-hati murid-murid. Murid-murid kena kira ikut baris. Mesti ada, kalau dalam satu rangkap tu ada 5 baris, mesti ada 5 dia punya rima. Kalau ada 7, mesti ada 7 rimanya. Jadi begitulah cara untuk kita menganalisis bentuk sajak tabah. Jadi cikgu harap murid semua boleh faham untuk kita menjawab soalan contoh. Patutlah saya tak dapat skor A dulu cikgu sastra. Rupanya tekniknya perlu betul, perlu jelas. Cuma sebelum kita pergi berehat cikgu, rima, bagaimana kita nak tentukan rima A, B, C? Perlukah kita ikut A, B, C dan D ataupun bagaimana seperti yang cikgu terangkan? Kalau untuk rima, kita ikut susunan daripada huruf A, B, C. Jadi huruf akhir dalam baris sajak itu kita tukarkan saja. Kalau huruf akhirnya sama semua belakang A, maka rima dia akan jadi A. Tetapi sajak ini dibebas. Jadi mungkin perkataan akhir itu akan berbeza. Malam, siang. So malam belakangnya M, betul? Siang belakangnya G. Jadi M itu akan jadi A, G itu akan jadi B. Dan seterusnya. Adakah apabila murid-murid menjawab soalan sastra ini, adakah itu akan menentukan markah yang akan diperolehi? Betul. Dia ada caranya. Inilah yang kita belajar untuk menganalisis bentuk. Menarik cikgu. Jadi teknik baru betul, barulah kita dapat markah yang tinggi untuk subjek kesusastraan ini. Okey. Murid-murid, kita boleh berehat sekali lagi angkat tangan? Okey. Okey. Kita berehat sekejap. Yang ke mana-mana, kembali lagi selepas ini di Didik TV.
Murid-murid, masuk kelas. Didik TV kembali sekali lagi. Okey, kawan-kawan lah. Kalau Abang Tabah ni, Abang panggil kawan-kawan. Bagaimana setakat ini? Okey ke semua? Nampak macam duduk dalam perpustakaan kan? Cantik perpustakaan. Okey, semua dah makan Dah makan? Kita ada lagi ni yang kita nak bincang tentang sajak glaukoma ke ahmar ini. Sangat menarik ya. Dalam pada kita mempelajari, banyak juga memberikan kita inspirasi dan mempelajari juga teknik-teknik tentang penulisan sajak ini. Okey, Cikgu Fatimah, nampaknya saya tak sabar lagi nak menerokai lagi subjek sastra kita ni di glaukoma ke ahmar ini. Silakan Cikgu. Okey, baik. Jadi setelah kita dah selesai memahami maksud, kita dah mengetahui bentuk sajak, kita akan memasuki satu elemen baru dalam sastra Melayu, Tabah. Dalam KSSM yang terbaru, kita ada satu elemen, iaitu elemen kritikan sanjungan nilai. Bila sebut kritikan ini, sudah pasti ia adalah mengkritik tentang karya yang dihasilkan oleh pengarang. Sudah pastinya saya tahu semua pengarang sajak di Malaysia ini mempunyai elemen-elemen sastra yang sangat bagus untuk kita baca dan kita fahami. Sebelum itu, kita kena tahu apa itu kritikan. Kritikan sastra ini, dia terkandung 3 perkara. Yang pertama adalah pandangan, yang kedua adalah sanjungan, dan yang ketiga adalah saranan. Tetapi pada hari ini, murid-murid semua, cikgu hanya fokus kepada kritikan sastra sanjungan nilai watak. Dan jadi dalam sajak glaukoma ke ahmar, ada 2 watak yang kita dapat ketahui apabila kita faham tentang maksud sajak. Ada watak ibu dan juga watak anak. Jadi kita nak mengkritik watak anak ini berdasarkan bait rangkap yang disampaikan oleh pengarang untuk kita nilai. Jadi apakah itu kritikan sanjungan nilai? Bila sebut kritik tu sudah pasti ada sesuatu yang kita puji. Sanjungan itu adalah benda yang baik, dan nilai itu mestilah memberi sesuatu perkara yang baik untuk kita teladani. Kritikan terhadap watak saja. Kritik sanjungan ni, tengok watak. Jadi bila baca satu teks, dah analisis maksud, kita lihat siapakah watak yang dinyatakan dalam sajak tersebut. Tapi dalam sajak pada glaukoma ke ahmar ini dinyatakan adalah watak anak dan ibu. Jadi apakah kritikan yang kita boleh lakukan kepada 2 watak ini? Apakah yang dilakukan oleh watak dalam sajak? Jadi apakah yang dilakukan oleh anak kepada ibunya dalam sajak, Tabah? Dan apakah sanjungan terhadap tindakan watak itu? Dalam bait rangkap, mesti ada diceritakan tentang perilaku tindakan yang baik oleh watak kepada ibunya. Jadi cikgu rumuskan di sini, ada 3 aliran. Yang pertama, murid-murid perlu ketahui tindakan perlakuan baik. Benda yang baik, bila kita nak katakan tentang kritikan sanjungan nilai, nilai itu adalah nilai yang baik. Jadi apakah tindakan yang baik yang dikatakan oleh pengarang, yang dinyatakan oleh pengarang dalam sajak pada glaukoma ke ahmar? Watak siapa? Adakah watak ibu ataupun watak anak? Dan kepada siapa tindakan itu dilakukan? Jadi kita nak kritik berdasarkan teks sajak pada glaukoma ke ahmar. Jadi cikgu akan berikan satu contoh bagaimana kita nak mencari kritikan sanjungan nilai berdasarkan watak. Jadi ini adalah petikan daripada teks sajak pada glaukoma ke ahmar. Jadi kita bila dapat soalan, murid-murid kita kena baca dahulu, baca daripada atas sampai bawah, jangan tertinggal sesuatu pun info daripada situ. Jadi sajak ini kita kena baca. Kalau kita tak baca, kita takkan tahu nak cari tindakan, watak dan kepada siapa. Jadi ibu pada glaukoma ke ahmar teruji lagi sabar. Jadi dekat sini dia dah nyatakan dah ibu. Tapi tidak semestinya kita akan mengkritik pada perlakuan ibu. Betapa baki kesempatan ini biar ku sisip bunga bakti. Ku di sini adalah merujuk kepada anak. Dia cakap daripada anak lah. Anak yang dia mahu memberi bakti kepada ibunya. Keseri taman budimu, ibu, yang tak tertanam olehku adalah anak. Jadi walaupun dalam petikan sajak ini ada 2 watak. Ada watak ibu dan watak anak, murid-murid. Tetapi siapakah yang lebih menonjol
tindakannya. Jadi kita lihat dekat sini pada baris ini. Biar ku sisip bunga bakti ke taman budimu. Siapakah ku? Anak. Jadi kita akan kritik tindakan dan perlakuan anak itu yang dia mahu berbakti kepada ibu. Jadi kita akan lihat daripada rumus yang cikgu bagi. Soalan akan nyatakan satu sanjungan watak anak. Dia nak minta satu sahaja. Jadi murid-murid perlu jawab satu. Sanjungan watak anak, dia dah nyatakan dekat sini dia mahu watak anak sahaja. Jadi tak perlulah murid-murid nak fikirkan lagi watak siapa. Beserta contoh mesti ada petikan, mesti ada rangkap yang kita baris yang kita ambil yang terdapat dalam sajak. Jadi mari kita lihat jawapan contoh. Okey, ini jawapan contoh yang murid-murid boleh aplikasi daripada carta yang saya buatkan tadi. Jadi tindakan pelakuan yang baik itu, apa tindakan pelakuan yang baik anak tadi? Dia kata biar ku sisip bunga bakti, betul? Jadi itu adalah menunjukkan dia mahu menjaga ibunya. Biar ku sisip bunga bakti ke seri taman budimu. Dia nak jaga ibunya walaupun dia tak dapat balas budi ibu dia. Watak siapa? Watak anak. Anak ini nak jaga siapa? Dia nak jaga ibu. Jadi jawapan yang kita boleh nyatakan di sini ialah tanggungjawab anak, sebab dalam soalan nak minta kritikan sanjungan watak anak kepada ibunya. Kita ikut sahaja susun alir ini. Tindakan yang baik, watak anak kepada siapa. So ini adalah fakta. Maka bila tadi diminta contoh, maka ini adalah contoh. Contoh mestilah baris sajak yang menyokong kepada fakta yang kita tulis. Nampak tak dekat sini? Betapa baki kesempatan ini, biar ku sisip bunga bakti. Biar ku sisip bunga bakti ni nak menunjukkan pengarang mahu membalas jasa ibunya ke seri taman budimu. Walaupun ibu dia tu dah sakit, dia sanggup jaga. Jadi ini adalah cara kita untuk mengkritik sanjungan nilai watak. Bila sebut pasal watak, murid-murid jangan risau, kita cari sahaja watak yang ada dalam petikan ataupun dalam teks sajak yang kita pelajari dalam kesusastraan Melayu komunikatif. Jadi cikgu rasa penerangan sudah ada, mari kita pergi kepada latihan. Baik, ini adalah soalan contoh yang kedua. Kita lihat soalan ini. Soalannya berbunyi, nyatakan satu, minta satu sanjungan watak anak. Masih lagi minta pada watak anak beserta contoh dalam sajak. Jadi kena baca dulu petikan ini baru kritik. Ingat pesan cikgu, baca baru kritik. Jadi ada tak murid cikgu yang berani ingin menjawab soalan contoh yang kedua ini? Dipersilakan. Saya cikgu. Silakan Airil. Baiklah, sebelum itu saya akan membaca sajak ini untuk menganalisis dan mencari tindakan atau perlakuan watak kepada individu tersebut. Pun glaukoma itu telah hampir 3 dekad membawa pergi indera kau miliki, dan memungkinkah Deru Ahmar ini bakal membawa pergi satu-satunya yang aku miliki. Jadi di sini saya telah menjumpai tindakan atau perlakuan yang dilakukan oleh watak, iaitu anak menyayangi kepada ibunya. Jadi jawapan saya adalah sikap kasih sayang anak kepada ibu. Contoh yang boleh kita ambil dalam sajak ini adalah bakal membawa pergi satu-satunya yang aku miliki. Okey, baik. Tahniah Airil kerana berani mencuba, dan saya rasa anda telah mengaplikasikan carta alih yang telah cikgu berikan. Jadi tahniah. Jadi baik, kita lihat kepada jawapan contoh kedua. Okey, ini jawapan contoh. Macam cikgu katakan tadi, kita gunakan sahaja rumus. Tindakan pelakuan, kita ada watak dan kepada siapa. Tapi dalam petikan tadi, dia ada nyatakan bakal membawa pergi satu-satunya yang aku miliki. Aku tu di situ menunjukkan watak anak. Jadi kenapa anak tu, apa tindakan anak tu adalah dia menunjukkan perasaan sayang. Tadi Airil ada kata sikap kasih sayang. Sayang tu adalah dia punya kata kuncinya di situ. Kemudian watak sudah pasti dalam soalan dia minta watak anak.
Dan kepada siapa? Kepada ibu. Jadi jawapannya ialah perasaan kasih sayang anak kepada ibu. Betul lah tadi jawapan Airil, kasih sayang anak kepada ibu. Kemudian contohnya tadi Airil berikan 2 baris, tapi cikgu berikan 3 baris yang menyokong. Ini adalah fakta dan ini adalah contoh. Contoh mestilah menyokong kepada fakta. Okey? Jadi tahniah kepada Airil. Kita berikan tepukan sedikit kepada Airil kerana berani mencuba. Ini adalah satu elemen sastra yang baru untuk murid-murid semua. Jadi kita harap murid-murid semua berikan fokus dan penekanan yang tinggi kepada elemen ini. Baik, kita ada lagi satu. Kita teruskan untuk kita mengkaji kritikan. Jadi ada soalan contoh ketiga. Kita baca dahulu petikan yang diberikan dan juga soalan. Jadi ini petikan daripada teks Sajak pada glaukoma ke Ahmar. Sesudah glaukoma, pada usia 80 kamu diterpa Ahmar pula. Ia mengunci bahasa kaki dan mengekang bahasa tangan yang selama ini menggerakkan ke wuduk dan solatmu. Soalannya, nyatakan satu sanjungan watak ibu beserta contoh yang terdapat dalam sajak tersebut. Jadi cikgu nak tanya murid-murid cikgu pada hari ini, ada tak murid yang ingin menjawab soalan contoh ketiga? Silakan. Saya cikgu. Silakan Suhana. Tindakan yang saya jumpa dalam petikan ini ialah pada baris ke-5, ke-6 dan juga ke-7. Tindakannya merujuk kepada tanggungjawab melaksanakan perintah Tuhan. Wataknya ialah watak seorang ibu. Jadi cikgu, jawapan saya ialah watak ibu yang bertanggungjawab melaksanakan perintah Allah. Contohnya, dan mengekang bahasa tangan yang selama ini menggerakkan ke wuduk dan solatmu. Okey, tahniah Suhana kerana berani mencuba dan mengaplikasikan carta yang cikgu telah berikan tadi. Jadi senang kan nak cari kritikan sanjungan watak. Okey, jadi dekat soalan ini kita lihat ada watak ibu. Jadi kita kritik sanjungan pada watak ibu. Beserta contoh, mesti ada contoh. Jadi dekat sini tadi Suhana ada katakan yang mengekang bahasa tangan yang selama ini menggerakkan ke wuduk dan solatmu. Menunjukkan bahawa apakah perilaku dan tindakan ibu yang baik ini? Iaitu dia menjalankan perintah Tuhan. Dekat sini kita dah nampak tindakan. Jadi mari kita lihat jawapan contoh. Okey, ini jawapan contoh yang ketiga. Masih gunakan lagi carta alihnya. Tindakan pelakuan yang baik. Apa tindakan ibu tadi? Menunaikan kewajipan. Taat menunaikan kewajipan. Pada watak siapa? Watak ibu. Tapi kepada siapa? Ini berbeza sikit. Kepada Tuhan. Sebab menunaikan solat, mengambil wuduk untuk menunaikan ibadah solat ni kepada Tuhan. Jadi, contoh jawapan, ketaatan menunaikan perintah Tuhan. Ketaatan ni adalah tindakan yang baik dilakukan oleh ibu. Kita tak ulanglah lagi, Tabah dan murid-murid semua. Sebab dalam soalan dia dah sebut ibu. Kepada siapa? Tuhan. Dan contohnya, kita ambil daripada petikan baris sajak. Yang mengekang bahasa tangan yang selama ini menggerakkan ke wuduk dan solat. Maksudnya bila dah kena Ahmar ni, dah tak boleh tak nak semayang, nak ambil wuduk dan sebagainya. Jadi murid-murid, begitulah cara untuk kita mengkritik kritikan sanjungan nilai watak dalam teks. Jadi tak susah pun murid-murid kalau kita dah tahu caranya. Begitulah. Sangat menarik cikgu, sangat menarik. Secara keseluruhan bagaimana cikgu melihat prestasi murid-murid kita pada hari ini? Alhamdulillah, saya sangat gembira kerana murid-murid kita pada hari ini sangat bagus dalam memberikan respon dan menjawab soalan dan mengaplikasikan apa yang cikgu ajar dengan baik. Suhana okey tak? Kalau okey angkat tangan. Liana? Okey. Airil? Sedap suara Airil ni kan? Untuk pengetahuan Tabah dan murid semua, Airil ni merupakan Johan pendeklamasi sajak daerah Batu Pahat. Semoga terus berjaya. Dan seorang lagi, Afikah. Okey Afikah? Okey Afikah. Semuanya hebat-hebat ni. Orang-orang Johor memang hebat-hebat. Murid-murid di Johor ni. Okey, walaupun di Johor, bukan saja di Johor, tetapi semua murid-murid di seluruh negara yang sedang mengikuti Cikgu Fatimah pada hari ini.
Anda terbaik. Anda memang hebat. Okey, mungkin ada yang nak merujuk. Di manakah kita boleh merujuk sumber-sumber sastra sebegini, cikgu? Jadi untuk murid-murid semua mencari bahan ataupun nak membuat ulang kaji, boleh merujuk Pelantar Delima KPM. Jadi dekat situ banyak bahan yang murid-murid boleh cari untuk buat ulang kaji, Tabah dan juga semua murid-murid. Okey, baik. Kita harap murid-murid ataupun kawan-kawan apa Tabah lah, murid-murid pada cikgu akan terus berjaya dalam subjek sastra. Kesungguhan, keyakinan akan membolehkan kita berjaya dan terus berjumpa dan jumpa lagi. Terima kasih saya nak ucapkan kepada Cikgu Fatimah dan Cikgu Nur Asmawati kerana sudi memberikan kita, membantu juga murid-murid pendidikan khas untuk mengikuti kita pada hari jumpa dan jumpa lagi di Didik TV. Murid-murid masuk kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.